An Nabi Sa'idin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'anu an dhikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu sebuah hadis qudsi bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sesiapa yang kesibukannya dengan Al-Quran menyebabkan dia tidak mendapat kelapangan untuk berzikir dan berdoa kepadaku, maka aku akan kurniakan kepadanya lebih baik daripada apa-apa yang aku kurniakan kepada orang yang berdoa kepadaku. Dan kalamullah Ta'ala lebih afdal daripada perkataan-perkataan yang lain, seumpama kemuliaan Allah ke atas segala ciptaannya. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu sebuah hadis qudsi bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang kesibukannya dengan Al-Quran menyebabkan dia tidak mendapat kelapangan untuk berzikir dan berdoa kepadaku, maka aku akan kurniakan kepadanya lebih baik daripada apa-apa yang aku kurniakan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Dan kalamullah, ini perkataan Allah Subhanahu wa taala lebih afdal daripada segala perkataan-perkataan yang lain, seumpama kemuliaan Allah ke atas segala ciptaannya. An Jabirin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Al-Qur'anu musyaffa'un wa mahilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu khalfa zahrihi saqahu ila an-nar. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran ialah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima dan pembela yang pembelaannya diterima. Sesiapa yang meletak Al-Quran di hadapan, yakni dengan beramal dengannya, maka Al-Quran akan memimpin orang itu ke dalam syurga. Sementara sesiapa yang meletaknya di belakang, yakni tidak beramal dengannya, maka Al-Quran akan menolaknya ke dalam neraka. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran ialah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima dan pembela yang pembelaannya diterima. Sesiapa yang meletak Al-Quran di hadapan, yakni dengan beramal dengannya, maka Al-Quran akan memimpin orang itu ke dalam syurga. Sementara sesiapa yang meletaknya di belakang, yakni tidak beramal dengannya, maka Al-Quran akan menolaknya ke dalam neraka. Keterangan maksud Al-Quran ialah pembela yang pembelaannya diterima, ialah Al-Quran akan berhujah memberi pembelaan untuk orang-orang yang membaca dan beramal dengannya supaya darjat mereka ditinggikan. Sementara terhadap orang yang tidak menghiraukan hak Al-Quran, tidak membaca dan tidak beramal dengannya, maka Al-Quran akan menuntut, kenapa kamu tidak menunaikan hakku? An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Yaqulu as-siyam, ay rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wash-shahwata fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an, mana'tuhu an-nawma bil-layli fashaffi'ni fihi. Qala fayashfa'ani lahu. Sayyidina Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat untuk seorang hamba. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya daripada makan dan memenuhi tuntutan nafsu syahwat. Lantaran itu terimalah
Al-Quran pula akan berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya daripada tidur pada waktu malam hari, yakni dia sentiasa membacaku dalam solat sunat pada waktu malam, maka terimalah syafaatku untuknya. Jadi kedua-duanya memberi syafaat kepada orang itu. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat untuk seseorang hamba. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya daripada makan dan memenuhi tuntutan nafsu, syahwat. Lantaran itu, terimalah syafaatku untuknya. Al-Quran pula akan berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya daripada tidur pada waktu malam, yakni dia sentiasa membacaku dalam solat sunat pada waktu malam, maka terimalah syafaatku untuknya. Jadi kedua-duanya telah memberi syafaat kepada orang itu. An Umar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan perantaraan kitab ini, yakni Al-Quran, Allah telah meninggikan darjat ramai orang dan juga merendahkan darjat ramai orang. yakni Allah meninggikan darjat orang-orang yang beramal dengan Al-Quran di dunia dan akhirat, dan dia menghinakan orang-orang yang tidak beramal dengannya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan perantaraan kitab ini Allah telah meninggikan, dan dia juga telah yakni Al-Quran, yakni Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat orang-orang yang beramal dengan Al-Quran di dunia dan akhirat, dan dia menghinakan orang-orang yang tidak beramal dengannya. InsyaAllah kita telah dengar beberapa hadis mengenai kelebihan Al-Quran. Mana Al-Quran di akhirat nanti dia akan syafaat kita, dia akan bela kita sehingga kita masuk dalam syurga. Jadi sama-samalah kita luangkan masa paling kurang setiap hari kita baca Al-Quran. Bukan untuk bulan Ramadan ni kita baca Quran, setiap hari kita baca Al-Quran. Luangkan masa kita sementara menunggu solat atau lepas solat 5-10 minit kita baca Al-Quran. InsyaAllah di akhirat nanti Al-Quran akan syafaat kita, bantu kita untuk kita masuk syurga. InsyaAllah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah. InsyaAllah.